Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ribuan terima kasih yang tak terkira diucapkan kepada Iceman9954 dengan sumbangan sebanyak RM9.90 dengan komennya, thanks, semoga istiqomah untuk buat konten. Kalau boleh setiap hari, sebab aku akan tengok konten kau. Kimi, keep it up bro, thank you so much Iceman, very motivation. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Spoiler chapter 1104 telah pun keluar. Jadi bagi korang yang tak nak kena spoiler, boleh je skip video ni. Ingat, aku dah ingatkan, tapi kalau korang nak tonton juga video ni, maknanya korang sangat-sangat awesome sebab sudi support aku. Thank you so much guys. Dalam spoiler ini, kita akan mengetahui lanjutan dari keadaan yang berlaku setelah Kuma bersiap untuk memberikan satu tumbukan yang penuh dengan dendamnya kepada Saint Jegarcia Saturn. Adakah serangan itu berkesan ataupun tidak? Semuanya akan terjawab dalam video ini. Jadi, tanpa membuang masa lagi, jom let's proceed with the content. Macam biasa, aku nak ucapkan ribuan terima kasih juga kepada Pewpiece kerana telah mendedahkan spoiler ini kepada kita semua, kerana ini adalah something yang sangat-sangat kita nantikan guys. Bayangkanlah berapa lama kita disidai oleh Oda, tapi tak apalah, sebab support punya pasal, sebab minat punya pasal, sebab ini anime kegemaran kita punya pasal, kita sanggup untuk tunggu. Tajuk ataupun title untuk One Piece chapter 1104 ini adalah Terima Kasih Ayah, yang di mana tentunya tajuk ini berkaitan Jewelry Boni yang berterima kasih kepada ayahnya Bartholomew Kuma kerana sanggup mengorbankan dirinya sehingga begini dari diri Boni kecil sehingga ke saat ini. Walaupun sekarang Kuma sudah pun menjadi cyborg dan tidak mempunyai sebarang memori lagi, tetapi tetap tekadnya untuk melindungi anaknya itu tidak pernah hilang dalam diri seorang Bartholomew Kuma. Dan mungkin juga terima kasih itu dimaksudkan yang Kuma sudah berada di fasa-fasa terakhir dan Kuma akan mati. Kemudian spoiler yang pertama, dikatakan pukulan Kuma yang sebelum ini akhirnya tepat mengenai dan mendarat kepada Saint Jegarcia Saturn. Disebabkan itu, semua orang terkejut melihat Kuma kerana Kuma mampu menyerang seorang Gorosei yang sangat dihormati oleh seluruh angkatan Marine. Dulu Marine dan World Government pernah dikejutkan dengan Luffy yang telah menumbuk seorang Celestial Dragon. Tapi sekarang bukan lagi Celestial Dragon, tetapi Gorosei yang mempunyai pangkat yang jauh lebih tinggi dari Celestial Dragon. Lalu ternyata serangan Kuma itu berkesan dan menyebabkan Saturn cedera teruk. Setelah itu, disebabkan damage yang diterima Saturn cukup besar sehinggakan Saturn kehilangan anggota badannya. Kalau kita perasan sebelum-sebelum ini dalam flashback Kuma, kita ada melihat yang Kuma berada di atas atap Human Auction House, yang mana Kuma sangat-sangat terkejut setelah Luffy menumbuk salah seorang daripada Celestial Dragon dan Kuma berkata sesuatu terhadap tindakan Luffy tersebut. Jadi kali ini Kuma sendiri seolah-olah terinspirasi daripada Luffy dan memiliki sejenis semangat ataupun keberanian untuk melangkau bukan sahaja Celestial Dragon, bahkan Gorosei sendiri. Inilah yang dikatakan dendam kesumat, kerana selama ini Kuma hanya berdiam dan mengikut segala arahan Saturn untuk menyelamatkan anaknya sahaja. Tapi setelah misi itu selesai dan sekarang World Government masih mencari pasal untuk membunuh Boni mahupun Vegapunk, kali ini Kuma takkan lagi berdiam diri walaupun tanpa memori, tanpa kesedaran yang penuh. Kuma tetaplah Kuma dan sekarang kau, Saint Jegarcia Saturn, mendapat apa yang sepatutnya kau terima selama ini. Kemudian adegan telah berpindah ke bahagian yang lain, di mana kita akan melihat Admiral Borsalino Kizaru, si monyet kuning, telah bangun dan boleh bergerak semula. Tapi ternyata apa yang kita semua jangkakan telah salah, meleset dan berlawanan dengan apa yang kita rasakan, kerana kita menduga yang Kizaru bakal mengkhianati Marine dan menentang Saturn. Tetapi nampaknya perkara sebaliknya pula telah berlaku, di mana Kizaru bukanlah seperti Aokiji, dan walaupun justice-nya adalah uncertain justice yang hanya mengikut kehendaknya. Jadi nampaknya kehendak yang masih dipilih oleh Kizaru walaupun sehingga ke tahap ini adalah berada di pihak World Government untuk memihak kepada World Government.
Setelah itu Kizaru mula menyerang Mugiwara Crew yang lain yang berada di situ. Namun mujurlah pada ketika itu juga Mugiwara Crew sudah pun boleh bergerak sekarang setelah Saturn hilang kawalannya terhadap kemampuannya disebabkan efek serangan hebat daripada Bartholomew Kuma. Dan kerana itu Mugiwara Crew yang ada cuba melawan dan menghadapi Kizaru. Jadi mungkin dari sini kita bakal menyaksikan satu lagi pertarungan yang bakal berlaku di mana Vinsmoke Sanji akan menentang Admiral Kizaru. Lagipun Kizaru selalu menggunakan serangan datangnya dari kaki, jadi sangat-sangat sesuai dan boleh dikatakan bahawa Sanji sebenarnya adalah seteru sebenar untuk Kizaru. Dan dekat sini kita boleh nampak power up ataupun progression yang telah Mugiwara Crew alami setelah sebelum ini Rob Lucci sedang menentang Zoro, dan kali ini barisan-barisan Admiral yang berada dalam Marine layak untuk melawan Komander Luffy sahaja. His right hand man sedang menentang Cyberpol Zero. His left hand man sedang menentang one of the Admiral. Dan Sanji sememangnya selalu begini. Dulu di Wano pun awal-awalnya dia dimalukan dengan Black Maria, namun tetap Oda tidak mengecewakan kita dan memberikan lawan yang sepadan dengan Sanji, di mana Sanji telah berhadapan dengan salah satu komander terkuat Kaido, which is Queen. Dan sekarang nampaknya situasi berulang lagi, di mana sebelum ini pun Sanji kelihatan agak bodoh kerana hanya memikirkan tentang keselamatan Bonnie berbanding yang lain. Selepas itu dia dimalukan oleh Saturn pula kerana dikunci pergerakannya. Tapi sekarang nampaknya ia adalah masa yang sangat-sangat sesuai untuk Sanji perbetulkan semuanya dan menentang Kizaru. Tapi bagi aku still merasakan yang kekuatan Kizaru masih di atas Sanji. Jadi setidak-tidaknya Sanji perlulah melengahkan masa dan berhadapan dengan Kizaru sebelum mereka semua melarikan diri dari Egghead Island ini. Kemudian di bahagian yang lain pula, kita akan ditunjukkan dengan anggota Marine yang lain yang telah bersedia untuk the destruction of Egghead, iaitu kemusnahan seluruh pulau Egghead. Jadi nampaknya pihak Marine dan World Government tidak mahu memanjangkan lagi pertempuran ini dan merancang untuk tamatkan segala-galanya dengan segera. Jadi mau tidak mau Luffy perlu cepat, ataupun mungkin akan ada bantuan dari aliansi Luffy yang lain akan muncul di Egghead untuk meredakan keadaan yang sedang berlaku. Lalu kembali ke adegan Sanji Garcia Saturn, di mana Saturn cuba menumbuhkan semula anggota badannya dan nampaknya Saturn terlihat pulih kembali. Dan tentunya Saturn tidak main-main lagi selepas ini dan akan mula serius untuk melenyapkan sesiapa pun yang cuba menghalangnya selepas ini. Dan aku memang tak sabar sangat nak tengok kemampuan apa yang ada pada Saturn ini. Adakah dia sememangnya kuat melebihi Yonko ataupun kekuatannya hanya biasa-biasa saja. Dan berita gembira minggu depan tiada break, yang bermakna kita akan dapat melihat chapter 1105 pada minggu hadapan. Dan nantikan full spoiler pada video seterusnya dan mungkin esok hari. Terima kasih kerana sudi menonton dan sentiasa support aku. Jadi setakat ini sahaja perkongsian aku pada video kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Kadang-kadang kita rasa macam hari kita hari ini kurang bagus, kurang ceria, kurang munasib. Sebenarnya rahsia di sebalik hari yang baik adalah sikap kita, attitude kita. Sekiranya baik sikap kita, maka baiklah hari kita. Untuk itu, selalulah mendengar kata-kata semangat di awal-awal pagi supaya attitude kita dapat disemarakkan seawal pagi hari lagi. Ingatlah, perjalanan menuju kejayaan itu jauh dan berliku, dan kejayaan hanya akan tercapai apabila bersama-sama kita ada Allah. Jangan tinggalkan Allah kita. Sesibuk apapun hari kita, lapangkanlah masa untuk mengadu dan berdoa kepadanya setelah selesai sembahyang. Hanya Allah Maha mendengar, hanya Allah Maha melihat, dan hanya Allah Maha mengetahui. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi